mukjizat saintifik Al-Quran akan terus disingkap daripada semasa ke semasa. Pada kali ini, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian tentang mukjizat Al-Quran dalam bidang sains di sudut ilmu geologi, ilmu kaji bumi. Namun demikian, saya hanya mengambil sebahagian kecil bidang geologi, iaitu berkaitan dengan batu pelangi ataupun Rainbow Mountain. Seperti mana yang kita tahu, pelangi mempunyai warna yang banyak. Ada 7 warna yang berbeza-beza. Apabila turun hujan, ada pancaran cahaya matahari pada titisan air hujan ini, kita akan nampak bentuk pelangi yang begitu indah, warna-warni yang begitu indah. Seperti mana warna-warna pelangi yang begitu indah berada pada titisan air ini di awan, kita juga boleh lihat batu-batu seperti mana pelangi. Apa yang boleh kita lihat? Rainbow Mountain berada di beberapa gunung. Perkataan Rainbow Mountain, gunung pelangi ini, menggambarkan bahawa gunung ganang ini berwarna-warni seperti mana pelangi. Yang terdekat dengan negara kita ialah di Indonesia, di satu wilayah yang bernama Kalabamaja di Pulau Sabu. Kalabamaja, Pulau Sabu dah dekat dah dengan Australia, pulau yang agak jauh di Nusa Tenggara Indonesia. Kita nampak warna-warni yang cukup indah, warna yang berbeza-beza pada gunung ini. Okay. Yang kedua, Rainbow Mountain yang berada di Rotorua, New Zealand. Oleh kerana kawasan ini adalah kawasan gunung berapi dan tanahnya subur, kawasan ini telah pun diliputi oleh rumput-rumput menyebabkan ia berwarna hijau dan gunung pelanginya tidak begitu kelihatan. Namun demikian, pada asalnya kita boleh lihat di sini adanya gunung ataupun warna-warni pelangi di gunung ini. Kita lihat di negara yang ketiga, di Peru, di kawasan yang dinamakan Cusco, Huayncunca. Huayncunca bahasa tempatan bermaksud gunung yang berwarna-warni. Di sini kita nampak jelas kelihatan jaluran-jaluran warna yang berbeza-beza, begitu indah. Warna hitam, warna kuning, warna merah, warna hijau, warna biru. Dan di setengah tempat kita perhatikan di sini warna biru, warna purple yang begitu indah, cantik sekali. Jalur-jalur yang terbentuk seperti mana pelangi yang ada. Walaupun ia tidak tersusun seperti mana pelangi yang kita lihat sewaktu daripada titisan-titisan air yang terkena dengan sinaran cahaya matahari, namun jaluran-jaluran ini yang ada pada batu-batu ini terbentuk seperti mana ataupun membentuk seperti pelangi. Ini gambaran jauh kita lihat di Peru. Yang keempat, negara yang berada di bahagian utara dan dekat dengan Norway sana, bahagian Iceland, bahagian Iceland. Panorama yang cukup indah juga. Tuan-tuan boleh perhatikan di sini warna kehijauan, warna kehitaman, kekuningan, kemerahan, pink dan sebagainya. Warna-warni ini mewarnai gunung dengan jalur warna yang berbeza-beza. Okay. Kita lihat sini warna kebiruan, warna kehijauan, kekuningan, kehitaman, kemerahan, jalur-jalur yang cukup jelas, cukup indah. Yang kelima, kita lihat Rainbow Mountain yang ada di Arizona, di Arizona, Amerika. Panorama yang cukup indah. Tuan-tuan nampak jaluran-jaluran yang berada di kawasan pergunungan ini. Dan gambar yang kedua ini lebih jelas, lebih terang, lebih indah. Jaluran yang cukup menakjubkan, cukup indah. Subhanallah. Kemudian yang keenam, Rainbow Mountain yang berada di China. Daripada gambar-gambar ataupun gunung ganang yang ada ini, mungkin di negara China inilah yang paling indah sekali. Kita lihat jalur-jalur yang cukup jelas, warna-warna yang cukup berbeza-beza, dan warna kemerahan, kebiruan, kehijauan, kekuningan, kehitaman, semua ada di situ. Subhanallah. Di kawasan yang cukup luas, lebih kurang 500 km persegi luasnya. Satu kawasan yang cukup luas, dipenuhi dengan gunung ganang, batu-batu yang berjalur-jalur berwarna-warni bagaikan pelangi. Sebab itulah kita namakan dia sebagai Rainbow Mountain, gunung pelangi. Satu panorama yang cukup indah, cukup menakjubkan.
Ia bukan lukisan manusia, ia bukan lakaran warna manusia, tetapi yang diciptakan oleh Allah SWT, warna-warni yang cukup indah. Yang ini berada di California. Namun demikian, yang ini bukan gunung yang real. Ini warna yang diberikan ataupun dilakarkan oleh manusia. Cuma gambar-gambar yang saya tunjukkan tadi di beberapa buah negara. Di Indonesia, di Kalabamaja, di Rotorua, New Zealand, di Wenikunka di Cusco, Peru, kemudian di Iceland, di Arizona, Amerika, dan juga di China. Gambar yang cukup menakjubkan, gunung ganang yang berwarna-warni. Bagi mereka yang melihat panorama ini akan menyatakan, how beautiful this view, alangkah indahnya pemandangan ini. Namun demikian, sedarkah tuan-tuan bahawa panorama seperti ini telah berwujud dalam Al-Quran? Seperti mana yang kita tahu, Nabi Muhammad dibesarkan di Mekah, Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, dibesarkan di Mekah, dan Nabi Muhammad tidak pernah keluar negara, melainkan perjalanan baginda ke Syam dalam kafilah perniagaan. Namun Nabi Muhammad tidak pernah pergi ke negara-negara yang lain. Bagaimana Nabi Muhammad boleh menciptakan panorama yang cukup indah ini di dalam Al-Quran? Bukankah itu bukti yang jelas bahawa Al-Quran datangnya daripada Allah SWT, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Fatir ayat yang ke-27. Allah SWT menjelaskan, alam tara annallaha anzala minas samai ma'an. Wahai manusia, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah menurunkan air daripada langit? Fa akhrajna bi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Dan Allah mengeluarkan daripada air hujan ni tanaman-tanaman, buah-buahan yang mengeluarkan buah-buahan yang berwarna-warni. Kita tidak pelik buah-buahan yang berwarna-warni. Kita nampak rambutan ada warna kuning, ada merah. Papaya ada yang berwarna-warni. Durian pun ada yang berwarna-warni. Dragon fruit, ya, kita lihat yang isinya putih, isinya purple. Dan demikian juga buah-buahan yang lain yang Allah gambarkan, thamaratin mukhtalifan alwanuha, buah-buah yang berwarna-warni. Buah-buah yang berwarna-warni ini mungkin bagi orang Arab tak pelik. Mereka dah nampak di negara mereka sendiri. Namun bahagian yang kedua, wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sudun. Dan juga wa minal jibal, Allah sebutkan perkataan jibal. Jibal adalah jamak pada jabal. Wa minal jibal, dan pada gunung ganang, judadun bidun, ada jalur-jalur yang berwarna putih, wa humrun, yang berwarna merah, mukhtalifun alwanuha, yang berwarna-warni, yang berbeza-beza, wa gharabibu sudun, dan batu-batu yang berwarna hitam. Subhanallah, bagaimana Nabi Muhammad describe cukup jelas di sini. Gunung ganang yang padanya ada batu-batu yang berwarna hitam, jalur-jalur putih, jalur-jalur merah, dan jalur-jalur yang berwarna-warni. Subhanallah. Saya yakin Nabi Muhammad tidak pernah melihat panorama gunung-gunung yang saya paparkan pada tuan-tuan sebelum ini. Namun demikian, bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh menceritakan perkara ini dalam Al-Quran? Bukankah bukti bahawa ilmu ini adalah ilmu yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW? Benarlah seperti mana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada mukjizat yang Allah tunjukkan pada manusia, liulil albab, kepada orang yang berfikir, pada orang yang mempunyai akal fikiran yang waras. Siapakah mereka ini? Orang yang mempunyai akal yang waras. Ulil albab ini ialah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka inilah orang yang sentiasa ingat Allah SWT dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan mereka duduk, dalam keadaan mereka baring, dan mereka sentiasa memikirkan tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berkata, Rabbana
ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Jauhkanlah kami ya Allah daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Tuan sekalian, ini merupakan salah satu mukjizat saintifik Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang ilmu geologi yang tidak pernah diketahui fenomena ini di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuktikan benar Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.